Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faraswada binti Ismail dari kelas Set 21, kumpulan 15. Okey, untuk subjek kaedah mengajar, uh, tajuk assignment yang telah diberi iaitu Rancangan Pengajian Harian RPH. Saya telah memilih uh, tajuk Matematik Pemulihan tahun 2 bab 4. Okey, sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya akan tunjukkan secara ringkas RPH yang telah saya bina. Okey, ini merupakan RPH Matematik Pemulihan tahun 2 yang telah saya pilih. Okey, untuk meneruskan pembentangan saya akan terangkan sedikit RPH yang telah saya bina. Okey, bagi tajuk RPH kali ini, iaitu operasi tambah dalam lingkungan 100. Standard pembelajaran operasi tambah iaitu penyelesaian masalah. Bahan bantu mengajar seperti buku teks, lembaran kerja, buku latihan dan papan tulis. Objektif pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menambah 2 nombor dan menukarkan ke dalam bentuk lazim sekurang-kurangnya 10 daripada 12 soalan dengan betul. Okey, sebelum memulakan pembelajaran, murid-murid perlu mengimbas kembali pembelajaran yang lalu. Okey, aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Okey, langkah 1, murid menyelesaikan soalan dengan menggunakan bahan maujud. Okey, kefahaman murid dapat ditingkatkan dengan lebih cepat berbanding tanpa menggunakan sebarang sumber. Ini kerana murid-murid lebih cenderung dan mudah terangsang apabila melihat dan mendengar sesuatu yang wujud. Okey, contoh penggunaan bahan maujud seperti bahan-bahan yang diperolehi daripada internet. Okey, langkah 2, murid menyelesaikan soalan lembaran kerja berpandukan teknik yang diajar oleh guru dengan menggunakan bahan maujud yang disediakan. Langkah 3, murid membuat soalan yang diberikan bersama-sama guru di hadapan kelas. Sebagai contoh, murid menyelesaikan masalah di papan putih. Okey, guru-guru memanggil murid secara rawak dan murid menyelesaikan masalah di hadapan kelas. Langkah 4, murid menerangkan hasil dapatan jawapan daripada lembaran. Contohnya, murid menerangkan jalan kerja dan terangkan di hadapan kelas cara bagaimana jawapan itu diperolehi. Okey, penutup, murid bersoal jawab dengan guru mengenai pembelajaran pada hari tersebut. Okey, bersoal jawab bermaksud mempunyai 2 hala komunikasi. Okey, sebagai guru, jika ada 2 hala komunikasi, maka guru lebih mengetahui masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. So, daripada situ, guru boleh meningkatkan lagi cara mengajar untuk bagi murid faham. Okey. Alright, melalui pembelajaran ini, apa yang dapat dirumuskan penilaian PDPC adalah melalui lembaran kerja dan latihan. Saya telah memilih lembaran kerja dan latihan. Okey, untuk bahan bantu mengajar pula, saya telah memilih daripada model, internet, radio. Ini merupakan bahan maujud untuk menarik minat dan kefahaman murid. Okey, untuk elemen merentasi kurikulum, EMK,
Okay. Kreativiti dan inovasi. Kreativiti guru untuk menarik minat murid untuk memahami mata pelajaran tersebut. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Azira binti Muhammad Zainuddin. Nombor matrik P124997. Di sini saya ingin membentangkan tentang pembentangan RPH dan justifikasi. Objektif daripada slide ini adalah untuk membentangkan berkenaan rancangan pengajaran harian, iaitu RPH. Aktiviti yang kami akan lakukan yang dari pertamanya adalah permulaan dengan bacaan doa dan bacaan syahadah. Aktiviti pelajar iaitu saya sendiri guru dengan memastikan semua murid dalam keadaan yang selesa dan bersedia. Dan kemudian seorang murid juga diminta untuk mengetahui bacaan doa dan syahadah dengan tertib dan yang lain mengikutinya. Nilai murni daripada aktiviti ini adalah beradab dan juga mereka dapat bersama-sama membaca doa dalam keadaan tertib. Dan yang kedua, aktiviti seterusnya untuk perkembangan adalah dengan menyatakan maksud, hukum dan dalil qiyamul dengan betul. Di sini guru akan menerangkan maksud dan hukum qiyamul dengan terperinci tentang topik pelajaran hari ini yang telah dipilih oleh setiap guru iaitu pun saya sendiri. Seterusnya guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan mengajukan soalan kuis serta mencatat markah di papan hitam berdasarkan jawapan murid. Di sini bahan bantu mengajar menggunakan buku teks, penerangan guru, bersoal jawab di antara murid dan guru. Nilai murni daripada aktiviti ini adalah dengan mendengar dengan teliti antara guru dan komunikasi dengan pelajar, yakin diri iaitu menerapkan percaya diri dan keyakinan semasa mereka menjawab soalan, hormat menghormati dan juga strategi PNP pengajaran dan pembelajaran adalah dengan kemahiran mendengar dan membaca dalam semasa pembelajaran. Yang terakhir, penutup, murid diberikan latihan bertulis dari buku teks sebagai kerja lanjutan. Nilai murni bersungguh-sungguh dalam melakukan aktiviti ataupun melakukan latihan dan juga sifat bertanggungjawab antara mereka dan di dalam diri pelajar. Justifikasi pemilihan aktiviti ataupun kaedah PDP adalah pertama dengan melakukan soal jawab antara murid iaitu tujuannya untuk memberikan penilaian terhadap apa jawapan murid sama ada menepati kehendak soalan atau sebaliknya. Yang kedua adalah sumbang saran iaitu tujuannya untuk mencukir kefahaman atau pengetahuan sedia ada murid setelah daripada pembelajaran yang telah diajar oleh guru. Yang ketiga adalah penerangan guru supaya murid dapat diberi pendedahan terlebih dahulu tentang topik yang dipelajari iaitu topik yang saya pilih dengan tajuk Qiyamul Lail. Pemilihan aktiviti adalah yang pertama adalah dengan kuis iaitu sesi soal jawab sama ada guru akan memberikan soalan yang tersedia dan kemudian murid perlu menjawab secara spontan ataupun secara bertulis. Yang kedua adalah perbincangan dalam kumpulan di mana guru memberikan ahli-ahli ataupun membahagikan kumpulan dan memilih ahli-ahli dan seterusnya mereka akan melakukan perbincangan dan kemudian menulis jawapan di papan hitam supaya dapat dinilai oleh pelajar yang lain sama ada ia adalah jawapan yang tepat ataupun kurang tepat dan mereka boleh dapat membuat perbandingan bagaimana cara untuk menjawab soalan mengikut skema jawapan yang betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan dan Prof. Madya Muhammad Jasmi Abdul Rahman. Nama diberi Umi Farida binti Zulkifli dan nombor matrik saya P123149. Dalam kursus kaedah mengajar GGE 5014, hari ini saya ditugaskan untuk pembentangan RPH. Okey, RPH yang telah saya bina adalah RPH Bahasa Melayu tahun 2 dan tarikh 21 November 2022 hari Isnin
masa 9 suku hingga 10 suku di kelas 2 aman, dan bilangan murid yang di kelas adalah 25 orang. RPH saya adalah bertema Hari Bahasa Melayu, dan juga tajuk RPH saya adalah mengenal jenis-jenis frasa dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya RPH ini berdasarkan standard kandungan kepada pelajar tahun 2 dalam topik 1.1 mendengar dan memberikan respon ayat yang digunakan, manakala bagi standard pembelajaran iaitu 1.11 lebih memahami setiap soalan dan ayat yang digunakan bagi setiap jenis frasa. Okey, seterusnya saya meneruskan objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu di akhir pembelajaran, murid akan dapat mendengar, mengenal pasti, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat pada jenis-jenis frasa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengetahuan sedia ada. Yang digunakan dalam RPH saya adalah murid mengetahui maksud frasa. Hal ini kerana sebelum ini murid hanya mengetahui maksud frasa tetapi kurang mengetahui tentang jenis-jenis frasa yang diadakan dalam tata bahasa. Okey, seterusnya kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran yang digunakan dalam RPH saya adalah soal jawab dan pemerhatian. Seterusnya, elemen merentas kurikulum dan short formnya ialah EMK. Pelajar akan lebih kreativiti, mengeluarkan kreativiti dan inovasi serta bahasa. Nilai murni yang telah diterapkan untuk diterapkan dalam RPH ini adalah kasih sayang dan menghormati sesama sahabat dan pelajar yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep kemahiran berfikir aras tinggi dan short formnya iaitu KBAT. Yang pertama ialah mengenal pasti penyertaan benar atau salah, dan yang kedua mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci. Seterusnya, I think yang digunakan dalam RPH saya adalah peta bulatan. Peta bulatan ini mengikut konsep yang digunakan untuk bagi menyumbang idea dan mempamerkan pengetahuan yang sedia berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut suatu konteks. Okey, seterusnya iaitu strategi pelajaran yang digunakan dalam RPH saya adalah pembelajaran akses kendiri. Dan yang terakhir adalah BBM yang digunakan dalam RPH ini adalah buku teks, lembaran kerja yang digunakan adalah kad warna, dan yang ketiga adalah buku teks. Okey, seterusnya adalah aktiviti yang paling kemuncak dalam RPH adalah aktiviti. Okey, untuk aktiviti pemula dalam RPH ini saya mulakan dengan set industri yang selama 5 minit, iaitu dalam fokus pembelajaran, guru akan menyampaikan objektif pembelajaran kepada murid. Apa yang perlu dilakukan, apa yang murid perlu lakukan, apa yang bahan-bahan yang diperlukan. Seperti antara aktiviti, iaitu yang pertama, guru menjadikan beberapa sampul berwarna, dan yang kedua, murid memilih sampul warna yang mereka suka, kemudian menyebut dan mengulas mengenai dapatan yang dalam sampul. Okey, sebagai gambaran, sebelum memulakan aktiviti ini, mesti guru akan menanyakan soalan. Sebagai contoh soalan yang dia akan tanya, guru akan tanya, apakah contoh frasa? Murid dan untuk anggaran jawapan, kemungkinan murid-murid akan menjawab pola ayat, frasa nama. Dan di sini bila kita menggunakan kad sampul warna ini, murid akan lebih menarik, lebih membuka minda dan lebih mengenal ayat-ayat frasa yang digunakan dan lebih akan mengingati. Okey, seterusnya. Okey, adalah aktiviti utama. Aktiviti utama penting dalam satu RPH supaya lebih jelas, lebih memahami, guru lebih memahami apa yang program yang perlu dilakukan pada hari itu.
Okey, seperti contoh dalam RPH saya, aktiviti yang digunakan adalah fun and play. Okey, pertama, setiap kumpulan mempunyai 4 orang murid, setiap seorang mempunyai peranan lain-lain, iaitu yang pelajar yang pertama iaitu fun. Seorang memegang kad yang dibentuk seperti kipas, dan pelajar yang kedua adalah pick. Seorang memilih kad dan membacakan soalan kepada orang ketiga iaitu answer. Dan orang yang ketiga adalah digelar perlu menjawab soalan iaitu answer. Seorang menjawab soalan tersebut. Dan yang pelajar yang keempat adalah respon. Seorang yang perlu beri respon bersetuju, tidak bersetuju, menambah, menidakkan atau memberi kata-kata pujian. Okey, yang dan kedua bila susunannya seperti di atas, iaitu fun, pick, answer and respond. Dan yang terakhir, selepas selesai satu round, murid akan rotate pada giliran mereka sehingga semua murid memegang peranan yang berbeza. Okey, di sini kita dapat lihat bila setiap orang adalah mempunyai peranan masing-masing. Jadi kat sini akan mengajar murid itu lebih fokus. Murid itu lebih fokus dan akan lebih mudah mempelajari dan mengingati frasa yang telah digunakan. Okey, seterusnya untuk aktiviti penutup, dalam RPH saya, murid dipilih untuk memberi rumusan pembelajaran, dan yang kedua, murid dapat menyampaikan pendapat mereka mengenai topik, dan yang ketiga, murid diberi pujian atas kerjasama dalam aktiviti pengajaran. Okey, berikut adalah beberapa rujukan sepanjang dalam saya membuat RPH ini. Okey, dalam membuat RPH ini, dalam membuat rujukan, kita mestilah merujuk subjek yang ingin diajar sebelum membina objektif dalam RPH ini. Dan yang kedua, bagi pendekatan strategik, kaedah dan teknik pembelajaran yang ingin diterapkan pula haruslah sesuai dengan tahap murid. Dan seterusnya, untuk penyediaan bahan dan aktiviti juga haruslah sesuai dengan setiap objektif yang ditetapkan dapat dicapaikan dengan baik, dan murid-murid juga dapat menguasai tajuk pembelajaran yang diajar pada hari tersebut. Okey, itu sahaja pembentangan RPH saya pada hari ini. Maaf atas salah kata, dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Prof. Jasmi. Okey, hari ini saya nak membincangkan tentang rancangan mengajar harian saya, iaitu mata pelajaran sejarah. Okey, tema yang saya ambil pada rancangan mengajar harian ini adalah tentang warisan alam Melayu, iaitu di subtopik bab 4 agama dan kepercayaan masyarakat kerajaan alam Melayu di dalam subjek sejarah. Okey, standard kandungan yang akan dipelajari adalah kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, yang kita nak buat kemahiran pemikiran sejarah pada kali ini adalah kita nak meneroka bukti dan membuat imajinasi kepada pelajar. Dan di sini juga kita ada diterapkan dengan elemen kewarganegaraan, iaitu kepentingan menghargai warisan kerajaan alam Melayu. Okey, objektif pembelajaran yang kita dapat pada akhir pembelajaran iaitu kita dapat menerangkan dua jenis kepercayaan awal yang wujud dalam masyarakat kerajaan alam Melayu, iaitu animisme dan dinanisme. Okey, kriteria kejayaan yang dapat pada murid iaitu mereka dapat menjelaskan contoh amalan kepercayaan masyarakat kerajaan alam Melayu, dan aktiviti yang kita akan mulakan dengan murid dapat mendengar penerangan daripada guru berkaitan objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. Dan murid juga dapat mendengar penerangan guru tentang tajuk yang dipelajari pada hari ini. Dan aktiviti pemula yang bagus akan dapat meningkatkan lagi aktiviti utama mereka, iaitu mereka juga dapat berkongsi idea dan pendapat pada pembelajaran tersebut. Dan guru juga boleh memberi komen dan pendapat
bagaimana mereka memberi idea dan pendapat masing-masing. Murid juga dapat membuat latihan yang diberi oleh guru. Selain daripada itu, guru juga dapat membincang jawapan dan memberi komen tentang jawapan yang diberikan oleh murid tersebut. Okey, dengan penutup juga, kita minta wakil daripada murid untuk membuat rumusan pembelajaran pada hari ini. Okey, yang aktiviti pembelajaran abad yang ke-21, dekat sini kita tak ada, tapi kita menggunakan bahan bantu mengajar seperti buku teks dan juga buku rujukan dan buku modul ONG. Selain daripada itu, penilaian aktiviti yang kita jalankan adalah penilaian pendiri. Nilai yang kita dapat daripada pelajar iaitu kesungguhan. Refleksi ni kita tak tulislah dekat sini, tapi kita menggunakan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Dekat sini mereka dapat kecergasan pelbagai dan juga mastery. Kemahiran berfikir ni ataupun yang di abad 21 lah, kita dapat mengingati, kita dapat mengaplikasi dan menganalisis. I think juga kita dapat pada peta buih, kita dapat buat peta buih lah. Pentafsiran dan penilaian iaitu latihan bertulis dan juga soal jawab dan lembaran kerja. Elemen merentas kurikulum, kita ada nilai murni, kita ada petralisme dan kreativiti dan inovasi. Sekian daripada saya. Terima kasih Doktor.